A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengurniakan kesempatan masa dan juga waktu kepada kita. Mudah-mudahan masa dan waktu yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat kita jadikan sebagai sebab untuk kita terus dapat melaksanakan apa yang telah pun menjadi suatu kewajipan ataupun tanggungjawab ataupun sesuatu tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita sebagai manusia yang ditaklifkan ataupun yang dipertanggungjawabkan untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mengharapkan ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang soleh yang kita harap menjadi sebab ataupun punca untuk kita mendapat rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Jadi pada malam ni insya-Allah sebagaimana biasa kita biasa membincangkan beberapa persoalan dalam kitab ataupun di dalam perkara yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Cuma pada malam ini diminta untuk kita membincangkan ataupun berkongsi sedikit persoalan yang berkaitan dengan satu peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang kita biasa sebutlah kalau datang bulan Rejab, ya, kita biasa jumpa ataupun kita biasa akan dapati mana-mana tempat pun akan mengadakan sambutan ataupun majlis yang disebut sebagai Isra' dan juga Mi'raj. Nah, Isra' dan juga Mi'raj. Maka ya, peristiwa ini ataupun perkara ini telah pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah yang juga dinamakan sebagai surah Al-Isra'. Pada ayat yang pertama yang mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat pertama sekali. Kalau kita buka dalam Al-Quran, ya, maka pada juzuk yang ke-15, kita akan jumpa dalam surah Al-Isra' ayat mula-mula sekali. Lepas bismillah tu Allah sebut tentang persoalan yang disebut sebagai peristiwa Isra'. Baik, manakala ayat yang menceritakan tentang peristiwa Mi'raj pula, kerana dia ada dua ke? Dia ada dua mana kita peristiwa yang berlaku pada malam itu, Isra' dan juga Mi'raj. Baik, maka sementara peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Mi'raj pula pada ayat yang ke-60 surah yang sama, surah Al-Isra' pada ayat yang ke-60, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas
wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unah fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Maka itu dua persoalan yang nak kita bincang ataupun yang nak kita kongsikan lah. Jadi malam ni bukan ada ceramah pun, tak ada tak, biasa-biasa je lah. Nak ceramah tak reti. Cakap boleh. Baik ya. Jadi kita kongsi-kongsi sedikitlah apa yang ada ataupun apa yang disampaikan oleh para ulama dalam peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Okey, jadi sebelum kita nak bincang mana kata perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan pengajaran-pengajaran. Biasa kalau kita dengar cerita ni, kita nak ambil pengajaran lah. Tak, kalau dengar cerita saja tak sampai pengajaran, kira tak ada apalah. Jadi kita biasanya mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas Nabi, diri kita, ke diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dari segi apa yang boleh kita faham bila sebut kata Isra, ya, maka Isra bermaksud perjalanan ataupun Nabi diperjalankan dalam masa yang sangat singkat, iaitu sebahagian daripada satu malam sahaja, yang mana Nabi diperjalankan bermula daripada Masjidil Haram di Makkah hinggalah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Maka itulah jarak perjalanan yang ditempuh oleh Nabi ketika dalam peristiwa Isra. Isra ni bukan mana kata Nabi pergi jalan sendiri, bukan, tapi diperjalankan. Maknanya dengan perintah daripada Allah kepada Jibril untuk membawa Nabi, mana kata daripada Masjidil Haram di Makkah sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Baik, maka bila sampai di Palestin tu ataupun di Masjidil Aqsa tu, maka bermula pula satu lagi perjalanan yang disebut sebagai Mi'raj. Baik, jadi Mi'raj tu apa pula? Maka Mi'raj pula ialah persoalan yang disebut sebagai perjalanan daripada alam dunia ke tempat yang disebut sebagai Sidratul Muntaha, kemudian patah balik ke Makkah Al-Mukarramah. Maka itu mana kata Mi'raj. Bermakna daripada Makkah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian daripada Masjidil Aqsa naik pula sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian patah balik ke Mekah dalam keadaan ada masa yang singkat. Dalam keadaan masa yang begitu singkat, dalam keadaan akal kita pun mana kata tak boleh nak fikir macam itu. Tak, hari ni pun kalau kita guna mana kata kapal terbang pun, contoh katalah dia mengambil masa yang agak lama juga. Kalau naik bisikal lagi lama. Tak? Tapi maknanya yang peristiwa ni berlaku dalam keadaan sebahagian daripada malam. Sebahagian daripada malam. Baik. Dan ia juga berlaku, kata para ulama, dalam keadaan Nabi secara jaga, bukan tidur. Kalau tidur ni kita kira mimpi lah. Kalau mimpi ni semua boleh jadi. Tak kira mimpi tak. Jadi maknanya ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi, tapi memang Nabi dalam keadaan jaga. Dalam keadaan, kata para ulama, peristiwa ini berlaku dalam keadaan roh dan juga jasad. Bermakna Nabi dalam keadaan jaga. Nabi dalam keadaan mengetahui apa yang disebut sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ayat yang kita bacakan tadi, ayat nombor 1 tu makna apa? Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekitarnya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itu maksud ayat yang pertama yang kita baca tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil haram ila masjidil aqsa, sampailah kepada akhir ayat. Baik. Maka kata para ulama, ayat ini menjadi bukti yang paling kukuh dalam menyatakan peristiwa Isra' itu benar-benar berlaku dalam satu malam sahaja. Dan ia juga menjelaskan bahawa Isra' ini merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tanda kerasulan Nabi. Tanda Nabi itu menjadi utusan Allah, maka di antara mukjizat Nabi apa dia? Berlakunya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Ya, baik. Manakala ayat yang ke-60 yang tadi kita bacakan bermaksud, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmunya dan kekuasaannya, dan tiadalah kami menjadikan pandangan ini pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia, dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran, dan kami beri mereka rasa takut dengan berbagai-bagai amaran, maka semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. Maka ayat ni pula maksudnya apa ataupun maknanya apa dijelaskan oleh para ulama bahawasanya ayat yang ke-60 ini menjadi bukti bahawa kejadian ataupun peristiwa Mi'raj juga disebutkan dalam Al-Quran, dan ia menjadi bukti yang menguatkan hadis-hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW diperlihatkan dengan berbagai-bagai kejadian aneh, kejadian-kejadian yang pelik-pelik yang menambahkan yang akan menambahkan keimanan dalam diri orang yang beriman. Cuma hanya yang beriman sahaja yang akan mempercayai peristiwa ini, manakala golongan munafik dan kafir akan menunjukkan kekufuran yang jelas dan juga nyata. Maka itu yang disebutkan oleh para ulama dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan mana kata Isra' dan juga Mi'raj. Cumanya peristiwa ini sama ada dianya berlaku pada malam 27 Rejab ataupun dalam bulan Rejab, itu menjadi sedikit perselisihan di kalangan mana kata para ulama. Kerana kalau kita melihat kepada persoalan yang disebut sebagai peristiwa ini berlaku bila, maka di sana ada perbezaan pandangan dalam menentukan waktu-waktu berlakunya Isra' dan juga Mi'raj. Ada 6 pendapat para ulama. Baik, pertama kita kongsi. Dikatakan bahawasanya peristiwa ini berlaku pada semasa tahun Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun Nabi dilantik menjadi Nabi, maka berlaku peristiwa ni. Maka itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula mengatakan bahawasanya peristiwa ni berlaku selepas 5 tahun Nabi SAW diamanahkan sebagai Rasul. Ada pula ulama kata tak, peristiwa ni berlaku 5 tahun lepas daripada Nabi menjadi Rasul. Yang ketiga, dikatakan peristiwa ini berlaku semasa malam ke-27 daripada bulan Rejab, iaitu dalam tahun ke-10 kenabian. Nombor 3 jatuh pendapat kata malam 27 Rejab. Baik. Yang keempat, dikatakan berlaku pada 16 bulan sebelum tempoh berlakunya hijrah, iaitu dalam bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian. Ada pula sebut kata bukan. Yang pendapat ni mengatakan pada 16 bulan sebelum tempoh berlakunya hijrah. Maka peristiwa hijrah tu, sebelum berlaku hijrah, 16 bulan sebelum tu, ada pandangan mengatakan terjadinya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Pendapat yang kelima,
dikatakan berlaku pada setahun 2 bulan sebelum tempoh berlakunya hijrah, iaitu dalam bulan Muharram pada tahun 13 kenabian, dan pendapat yang keenam mengatakan dikatakan juga berlaku pada setahun sebelum berlakunya hijrah, iaitu dalam bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10 kenabian. Itulah pendapat ulama. Ada kata pada bulan Ramadan, ada kata pada bulan Rabiul Awal, ada kata pada bulan Rajab, ada kata pada bulan Muharram. Jadi daripada 6 tu, kata para ulama, 3 pendapat pertama di atas tertolak dengan sendirinya. Mana dia 3 tu? Tadilah berlaku masa Nabi dikurniakan, maknanya dikurniakan kenabian, kemudian 5 tahun sebelum diutus menjadi Rasul, dan juga termasuklah persoalan yang disebut sebagai malam 27 Rajab. Tiga pendapat ni dengan sendirinya tertolak. Kata para ulama, maknanya pendapat ni agak tak tepat. Sebab apa? Ni sebab dia. Kerana apa? Kerana isteri Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Khadijah, wafat dalam bulan Ramadan pada tahun ke-10 kenabian. Sedangkan para ulama hadis telah bersepakat bahawa ibadah sembahyang difardukan selepas daripada kewafatan Sayyidatina Khadijah, iaitu semasa peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Jadi dalam masalah itu, maka ulama-ulama mengatakan 3 pendapat yang di atas itu termasuklah mana kata bulan Rajab, 27 Rajab pada tahun 10 kenabian tu tertolak. Kerana apa? Kerana Siti Khadijah meninggal pada bulan Ramadan pada tahun 10 kenabian. Jadi bermakna waktu itulah perintah sembahyang difardukan. Jadi ketika tu, maknanya dari segi waktu ni wallahu alam lah, kita tak tahulah bila berlaku sebenarnya malam Isra' dan juga Mi'raj ni. Cuma ada yang kita pastinya bahawasanya peristiwa ni benar-benar ada. Quran cerita begitu, hadis pun menceritakan kepada kita tentang peristiwa ini. Mana dia hadisnya? Dalam sebuah hadis yang panjang diceritakan oleh Imam Bukhari tentang perkara yang disebut sebagai peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Baik, kita cerita sikit. Baik. Daripada apa yang disebut sebagai hadis yang disebut sebagai hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, bab Isra' Rasul dan kewajipan sembahyang. Kalau kita nak tengok dia punya teks ataupun perkataan bahasa Arab dia ataupun kalimah bahasa Arab dia, kita boleh buka lah kitab Imam Muslim, kita hadis Sahih Muslim. Cuma kita nak kongsi dari sudut makna dia. Baik, maka Imam Muslim menyatakan, Syaiban ibn Farruj menceritakan kepadaku daripada Hammad ibn Salamah, daripada Sabit ibn Al-Bunani, daripada Anas ibn Malik, bahawa Nabi berkata, aku telah didatangi Al-Buraq, iaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar daripada keldai tapi lebih kecil daripada bagal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut Al-Buraq tersebut mencecah ke bumi. Tanpa membuang masa, kata Nabi, aku terus menunggangnya hinggalah sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi. Maka sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sembahyang sebanyak 2 rakaat. Maka setelah aku selesai aku pun terus keluar. Dan secara tiba-tiba aku didatangi dengan semangkuk arak dan semangkuk susu oleh Jibril alaihi salam. Maka aku memilih susu, lalu Jibril alaihi salam berkata, engkau telah memilih fitrah. Lalu Jibril alaihi salam membawa aku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu,
kedengaran suara bertanya, siapakah engkau? Maka dijawabnya Jibril alaihi salam. Maka ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Maka Jibril ditanya lagi, adakah dia telah pun diutuskan? Maka Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Lalu dibukakan pintu kepada kami ketika itu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Maka ceritanya langit pertama, Nabi jumpa dengan Nabi Adam. Baik. Seterusnya aku dibawa naik ke langit yang kedua. Maka Jibril AS meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Maka Jibril pun ditanya lagi, siapakah bersamamu? Maka Jibril menjawab, Muhammad. Maka Jibril pun ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Maka Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Maka pintu pun dibukakan kepada kami, dan ketika itu aku bertemu dengan Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Kemudian naik pula ke langit yang ketiga. Maka sama juga prosesnya. Jibril minta supaya penjaga langit tadi buka pintu. Dia tanya siapa? Jibril. Kemudian dia tanya siapa yang dengan Jibril. Jibril kata Muhammad. Apakah Nabi ni telah pun diutuskan? Kata Jibril, ya. Kemudian baru buka pintu langit. Kemudian Nabi dengan Jibril masuk ke dalam itu. Dan mereka berjumpa pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ternyata dia telah dikurniakan sebahagian daripada keindahan. Maka dia pun terus menyambut aku, kata Nabi, dan mendoakan aku dengan kebaikan. Kemudian naik pula langit keempat. Sama juga proses begitulah. Maknanya kemudian di langit yang keempat, maka Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian naik pula ke langit yang kelima. Kita ringkaskan sikit-sikit hadis ni. Tentang proses yang sama juga. Naik sebelum masuk tu Jibril mana kata minta izin. Maka ditanya siapa dia, siapa dengan Jibril dan sebagainya. Maka pada langit yang keenam, Nabi berjumpa pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian naik ke langit yang ketujuh. Naik ke langit yang ketujuh, maka kemudian proses yang sama juga, ditanya dan dijawab, dan ketika itu maka di langit yang ketujuh tu Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang sedang dalam keadaan bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa dia? Kaabah para malaikat. Kalau kita Baitullahil Haram. Kalau pergi Mekah, ya, tawaf di mana? Tawaf di Baitullahil Haram. Itu Kaabah manusia lah. Ulama kata Baitul Ma'mur ni Kaabah yang dikelilingi oleh malaikat. Di mana kata Nabi dalam hadis ni tadi, keluasannya setiap hari memuatkan 70,000 malaikat. Setelah mereka keluar, maka mereka tidak akan kembali lagi kepadanya. Itu langit yang ketujuh. Maka habis pada langit ketujuh tu, maka Nabi dibawa ke tempat yang paling tinggi, paling jauh, yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Baik. Apa Nabi tengok dalam tu? Baik. Maka Nabi tengok dalam Sidratul Muntaha tu ada pokok-pokok yang daun-daunnya besar seumpama telinga gajah. Nabi tengok dalam tempat Sidratul Muntaha tu ada pokok tu daunnya cukup besar, macam telinga gajah. Kemudian pokok tadi pula ada daun macam telinga gajah, buahnya pula buah pokok tu pula sebesar tempayan, ataupun kita kata labu tempat simpan air tu. Maka itu yang Nabi tengok. Dan ketika itu aku merayau-rayau meninjau keadaan kejadian Allah Subhanahu wa taala, dan aku mendapati semuanya aneh-aneh. Nabi kata ketika ke Sidratul Muntaha tu Nabi pusing tengok semua, maknanya tentang keagungan tadi, tentang yang Allah kata tadi, linuriyahu min ayatina. Nak tunjuk tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Tak? Yang Nabi tengok macam-macam perkara, dan kata Nabi tidak seorang pun daripada makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahan dia. Tapi kalau kita nak gambarkan, nak bayangkan, memang tak boleh. Takat boleh kita
bayangkan macam daun tu besar macam telinga gajah, gitu je lah. Tapi nak secara tepat, nak secara terperinci cerita, tak dapat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada aku dengan mewajibkan sembahyang 50 waktu sehari semalam. Ini biasa kita dengar, ya. Tetapi ketika mana aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dia bertanya, apakah yang telah pun difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Maka aku menjawab, kata Nabi, salat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencuba Bani Israel dan memberitahu mereka. Kata Nabi Musa bila Nabi turun daripada Sidratul Muntaha, maka Nabi Musa tanya, apa yang Allah dah fardukan kepada umat Nabi Muhammad? Maka kata Nabi, sembahyang 50 waktu. Dengar macam tu, Nabi Musa kata, beginilah, dia kata, kalau boleh pergi naik balik. Naik balik, minta Allah, mana kata, keringanan. Kerana apa? Kerana kata Nabi Musa, umat aku tak mampu melaksanakan dan aku pernah mencuba Bani Israel dan memberitahu mereka tentang perintah yang sama. Jadi kata para ulama, di antara sebab kata Nabi tadi turun, Nabi Musa tanya tu kenapa? Kerana di antara umat yang pernah diperintahkan sembahyang ialah umat Nabi Musa. Tak? Jadi pasal itu Nabi Musa tahu 50 ni, dia kata kalau ikut umat Nabi Muhammad memang tak boleh nak buat kot. Pasal umat dia dulu pun tak dapat. Sedangkan dari segi keadaan, dari segi makna kata suasana, umat-umat dulu bukan macam kita ni. Tak? Dalam keadaan kemampuan fizikalnya, dalam keadaan macam-macam lah. Jadi tu yang Nabi Musa kata, kalau boleh minta lah keringanan dari Allah, supaya kalau adalah mana kata ruang untuk dikurangkan. Baik. Maka kata Nabi, aku kembali kepada Tuhanku dan berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan sehingga 5 waktu sembahyang. Sampai jadi 5. Maka kata Nabi tadi, aku kembali kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu sembahyang dariku. Maka Nabi Musa berkata, umatmu masih tak mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, maka mintalah keringanan lagi. Sampai ke akhirnya Nabi kata, habis dah 5 ni Allah bagi dah. Sampai 5 ni. Maka Nabi Musa kata, 5 tu pun tak dapat. Dia kata, tak, 5 ni pun kadang maknanya mungkin tak akan mampu dilakukan oleh umat kamu. Maka kata Nabi Musa, pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala balik, mintalah keringanan. Baik. Maka aku tak berhenti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman yang bermaksud, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan hanyalah 5 waktu sehari semalam. Maka setiap sembahyang fardu diganjarkan dengan 10 ganjaran. Maka oleh yang demikian, berarti 5 waktu sembahyang fardu sama dengan 50 sembahyang fardu. Itu dia. Walaupun kita buat 5, tapi sekali buat kira macam kita 10 kali buat. Maknanya kalau kita tak buat sekali, kena 10 kali qada lah kira. Tapi tidak pula dah. Maknanya kalau kita tak sembahyang fardu zuhur sekali, kita qada sekali aja. Tak ada pula kita qada 10 kali. Tak? Tapi maknanya kalau kita buat sekali, maka macam kita sembahyang 10 kali. Maka begitu juga kata Nabi. Siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tapi tidak melakukannya. Kita baru terlintih hari ini, kata kalau jumpa siapa-siapa nak sedekah lah. Baru aja. Tak, turun rumah tadi terlintih. Baru aja. Tak, teringat dalam hati, teringat dalam mana kata fikiran nak buat kebaikan. Tetapi masa mana kata dia teringat tadi dan belum lagi dia melakukannya, maka niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Dah niat aja dapat 1. Kemudian apabila dia melaksanakannya, maka akan dicatat 10 kebaikan baginya. Begitulah pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru teringat aja. Nak pergi sini, nak pergi situ, nak buat baik atau nak buat macam-macam lah benda yang baik, maka kita terniat aja,
Allah dah bagi dah satu kebaikan. Kalau kita buat, dapat 10. Dan jika mana kata dia berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, nescaya tidak suatu pun dicatitkan baginya. Tapi kalau terlintih nak buat benda jahat, tak mari surau ni tadi pakai kasut buruk, niatnya apa? Balikkan kasut baru. Gitulah tak. Baru terlintih, belum buat lagi. Tak, baru terlintih aja. Maka ya, Allah tak tulis apa-apa lagi. Tak kira apa lagi. Melainkan bila mana dia melakukannya, maka akan dicatitkan baginya satu kejahatan. Begitulah rahmatnya Allah. Dalam keadaan ni tadi nak tunjuk kekuasaan dan kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka lalu aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu aku memberitahu kepadanya. Maka dia masih lagi berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Maka baginda menyahut, aku terlalu banyak berulang-alik kepada Tuhan hingga menyebabkan aku malu kepadanya. Itu di antara persoalan ataupun perkara yang menceritakan tentang perkara yang dinamakan sebagai peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dalam keadaan itu, di antara apa yang disebut oleh para ulama hadis yang menceritakan peristiwa ini memang benar-benar berlaku, memang benar-benar terjadi dan seumpamanya. Baik. Cumanya kadang-kadang dalam masalah mana kata cerita ataupun periwayatan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kita diceritakan di sepanjang perjalanan ataupun di sepanjang Nabi diperjalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, maka Nabi diperlihatkan dengan perkara-perkara yang disebut sebagai di luar daripada kebiasaan ataupun perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang maknanya di luar daripada pemikiran kita. Cuma pada setengah para ulama berpendapat ada di antara cerita-cerita ini sesuatu yang disebut sebagai bersumberkan kepada riwayat yang tidak sahih, ya, yang tidak berapa kuat ataupun yang tidak berapa makna kata kukuh untuk dijadikan sebagai suatu maknanya cerita ataupun suatu sumber untuk kita pegang. Banyaklah kalau kita melihat dalam keadaan cerita-cerita yang biasa kita dengar daripada kita kecil hari itu sampailah mana kata kita dah dewasa ni, maka biasanya kalau orang cerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj, maka di antara benda-benda yang akan kita dengar apa dia? Pertama, ada cerita yang mengatakan Jibril tak boleh menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tadi mana? Baik. Antaranya begini cerita dia. Akhirnya Nabi pun sampai di suatu tempat yang tidak pernah seorang pun manusia sampai ke situ, walaupun dia seorang Rasul dan Nabi. Kemudian Nabi melalui satu kawasan yang malaikat pun tidak pernah sampai ke situ kecuali Jibril. Maka bila mana sampai ke situ, maka Jibril meminta Nabi supaya bergerak ke hadapan dan dia berkata, aku tidak boleh ke hadapan walaupun selangkah, dan jika sekiranya aku ke hadapan maka aku akan hangus terbakar. Ini di antara cerita yang kadang-kadang kita dengar diselitkan dalam persoalan cerita Isra' dan juga Mi'raj. Tapi pada pandangan para ulama, cerita-cerita ini ataupun cerita tadi yang kita sebut sebagai Jibril tak boleh naik dah, bila sampai satu tempat Jibril kata Muhammad pergi seorang-seorang. Jibril kata pasal apa tak ikut? Dia kata aku tak boleh ikut. Kalau aku ikut masuk selangkah aja habis terbakar. Masuk selangkah aja tak pergi mana dah. Maka cerita ini kata para ulama merupakan cerita yang disebut sebagai cerita yang agak tidak benar. Kenapa? Kerana ada suatu perawi ataupun periwayat yang disebut sebagai namanya Maisarah bin Abdul Rabbih. Dia ni lah di antara orang yang disebut sebagai tukang cerita-cerita ini. Di mana dia ni kerja dia apa?
kerja dia suka memalsukan hadis. Tu dia suka menipu. Ya, dia ni suka orang kata suka mana kata buat cerita. Jadi bila ada nama dia dalam perkara tu, maka ulama hadis tak terima ni sebagai satu cerita. Ini mesti pula merupakan pembohongan daripada seorang perawi yang disebut sebagai Maisarah bin Abdul Rabbih. Bukan orang perempuan, orang lelaki. Ya, Maisarah tu nama orang lelaki. Bukan orang perempuan. Tak. Pasal apa? Maknanya memang itulah orang lelaki lah pun. Dalam keadaan dia ni lah kata para ulama hadis, antaranya Imam Bukhari menyebutkan tentang Maisarah bin Abdul Rabbih dalam kitabnya Ad-Du'afa As-Saghir, kata dia Maisarah dihujani dengan label penipu. Dia ni kalau kata cerita hadis, memang dia cerita bukan betul. Tak, tipu. Jadi bermakna dalam keadaan riwayat tadi, maka tidaklah boleh dipegang. Jadi dalam masalah ini, kisah tadi tertolak kerana wujudnya pemalsuan. Jadi tak apalah kalau orang nak cerita. Tapi daripada segi hukum mana kata, maknanya cerita tadi agak tidak boleh. Ya, tidak boleh mana kata diterima ataupun dijadikan sebagai suatu hujah. Baik. Kemudian yang kedua pun biasa kita dengar. Ni kita kongsilah. Tak, bukan kata yang cerita tu tak betul, tapi maknanya nak cerita dari sudut pandangan para ulama yang mengatakan hadis ni hadis yang agak tak berapa kena. Baik. Kedua yang kita biasa dengar dalam cerita Isra Mi'raj adalah Nabi melihat dunia ni dalam keadaan wanita yang telah pun terlalu tua. Kita pernah dengar tak? Dalam keadaan Jibril dengan Nabi berjalan dikejar jin ifrit. Belakang mana kata ya kena kejar. Kemudian kat depan tu Nabi tengok ada mana kata wanita yang dalam keadaan cantik. Tapi dia tadi dah tua sangat, dia lambai Nabi. Bila Nabi tanya siapa wanita tu, maka Nabi kata itulah gambaran dunia. Nampak cantik tapi dah tua. Ada make up, tengok daripada jauh, subhanallah. Tengok dekat-dekat, masya-Allah. Dalam keadaan dah tua sangat. Tapi cerita tu pun tak berapa nak betul juga. Ya, kerana apa? Kerana cerita ini ada dalam beberapa kitab tafsir, antaranya tafsir Imam Tabari, kemudian Al-Baihaqi dalam Dalail, dan juga tafsir Ibn Kathir. Tapi mereka mengatakan dalam sebahagian lafaznya terdapat sesuatu yang tidak boleh diterima dan juga pelik. Ya. Dan hadis ini juga dikategorikan sebagai lemah yang tiada penguat, kerana penyampai cerita ini iaitu Abdul Rahman ibn Hashim adalah seorang yang tidak dikenali dirinya dalam dunia hadis. Maka ketika itu orang yang meriwayatkan hadis ni, ulama hadis pun tak tahu siapa orang ni. Tak? Bila kata siapa cerita benda ni, maka sebut kata nama Abdul Rahman bin Hashim. Tapi ulama-ulama hadis tak kenal siapa dia. Macam kita lah. Tak, kita cerita, dengar cerita, tanya pada orang tadi siapa cerita pada kamu, dia cerita nama sepulan-sepulan, kita tak kenal pun. Tak, maka yang tu dalam keadaan tidak ada sandaran. Jadi ketika itu juga ulama menolak hadis ni ataupun cerita ni sebagai cerita yang berlaku dalam keadaan Isra dan juga Mi'raj. Baik. Yang ketiga, cerita pun yang biasa kita dengar bila Nabi antaranya pergi jalan ataupun diperjalankan tadi, tengok ada satu kumpulan manusia yang mana mereka bertanam, tanam satu tanaman, kemudian tumbuh, kemudian tuai tanaman tadi. Bila tuai tadi, tumbuh lagi, tuai lagi, tumbuh lagi, tuai lagi. Baik. Jadi, menurut ceritanya apabila dituai, hasil ataupun buah yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Maka hal ini berlaku berulang-ulang. Begitulah. Ditanam, tumbuh, kemudian dituai, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Maka Nabi
diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikan mereka sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang banyak. Cuma pada setengah ulama, cerita ni juga tidak ada kaitan dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, di mana Imam Ibnu Katsir mengulas hadis ini dalam kitab tafsirnya. Hadis ni sebahagian lafaznya sangat ganjil dan juga pelik. Kalau kita tengok pada matan je lah, ni cuma kita ringkaskan pandangan para ulama. Baik. Kemudian cerita juga yang biasa kita dengar, Nabi melihat sekumpulan orang manusia sedang memecahkan kepala mereka. Dah ambil mana kata batu tadi, maka dipecahkan, dihantuk kepala ke batu, pecah, jadi elok balik, hantuk lagi, pecah, jadi elok balik, pecah lagi, jadi elok balik, berulang-ulang kali. Maka Nabi tanya kepada Jibril, ni apa hal pula? Tak? Manusia ni tadi hentuk kepala ke batu, kemudian pecah, jadi elok balik, hentuk lagi. Maka Jibril memberitahu kepada Rasulullah, itulah orang-orang yang berat kepala mereka untuk sujud, yakni sembahyang. Itu cerita yang biasa kita dengar. Tapi kata para ulama, cerita ini tidak berlaku ketika peristiwa Mi'raj, tetapi ianya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi dalam mimpi baginda. Tu dia. Yang Nabi tengok tu bukan masa Isra' Mi'raj, dalam mimpi. Dalam mimpi Nabi. Ni berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis nombor 7074. Hadisnya berbunyi lebih kurang, semalam, diterjemahkan, semalam kata Nabi, aku bermimpi bahawa telah datang kepadaku dua tetamu, maka mereka mengajakku keluar dan berkata kepadaku, mari jalan. Nabi kata gitulah. Tak, Nabi mimpi ada dua orang datang, ajak Nabi keluar pergi jalan-jalan. Kemudian aku pun pergilah bersama kedua-duanya, lalu kami mendatangi seorang yang sedang berbaring terlentang dan seorang lagi berdiri sambil memegang sebiji ataupun sebongkah batu. Bila Nabi mana kata berjalan-jalan tadi, maka dalam mimpi itu Nabi jumpa ada dua orang laki-laki, seorang tengah baring terlentang, seorang lagi angkat batu. Angkat batu besar. Kemudian yang angkat batu tadi melemparkan batu tersebut ke kepalanya, kepala orang yang mana kata baring tadi. Jadi orang yang berdiri itu dia angkat batu tu, kemudian dia letaknya atas kepala kawan tu. Maka ketika tu akhirnya batu tadi akan memecahkan kepala orang yang berbaring tadi. Itu ceritanya lah, yang Nabi tengok dalam mimpi, bukan tengok masa Isra' Mi'raj, masa mimpi Nabi. Maka Nabi cerita, ada pun orang yang memecahkan kepalanya dengan batu. Ni orang yang dihempapkan ataupun dibaling kepalanya dengan batu, maka itulah orang yang mengambil Al-Quran kemudian membuangnya, lalu tidur dari mengerjakan sembahyang yang wajib. Itu dia jenis orang yang tak sembahyang tadilah. Dalam keadaan dia beriman, tapi dia tak beriman ataupun tak beramal dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak mengerjakan sembahyang yang wajib. Jadi peristiwa tu Nabi tengok mana? Masa mimpi. Bukan, kata para ulama, bukan masa Isra' dan juga Mi'raj. Baik. Kemudian banyak lagi lah di dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan, mana kata perkara tadi. Antaranya juga satu kaum yang memakan daging yang mentah busuk, sedangkan daging yang dimasak sedap ada di sisi mereka. Gambaran kepada laki-laki ataupun wanita yang melakukan perzinaan, sedangkan mereka ni ada suami dan ataupun isteri. Maka ni juga kata para ulama hadis ataupun cerita yang tak sah untuk kita kaitkan dengan Isra' dan juga Mi'raj. Baik. Kemudian ada lagi satu cerita yang biasa kita dengar, satu
kaum yang menggunting lidah dan bibir mereka dengan penggunting besi berkali-kali. Tak tarik bagi panjang, gunting. Elok balik, tarik bagi panjang, gunting. Baik. Maka yang disebut sebagai pertanyaan Nabi tadi, maka Jibril kata itulah orang yang buat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Maka perkara ni juga tidak ada dalam riwayat yang menceritakan tentang Isra' Nabi dan Mi'raj Nabi. Tapi bukan maksud kata boleh ngatur orang, tidak. Dan cuma cerita ni aja. Tak kata orang memang tak boleh. Tak bukan lepas ni kata malam dengar cerita cantik punya boleh kata orang. Kan? Dalam keadaan mengata tu salah, berdosa. Cuma nak kaitkan peristiwa ni ataupun cerita ni dengan Isra' Mi'raj, kata sebahagian ulama mengatakan tak boleh kerana dia juga merupakan perkara yang disebut sebagai hadis yang palsu. Hadis-hadis yang direka-reka. Begitu juga yang disebut sebagai persoalan, mana kata ada peristiwa yang Nabi lihat orang yang dalam keadaan bibirnya tadi macam bibir unta. Dalam keadaan dia mana kata diisi ataupun disumbat dengan batu yang besar dan keluar melalui punggung ataupun dubur mereka. Lalu Nabi tanya pada Jibril, ni siapa ni? Maka Jibril jawab, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Maka cerita ni juga disebut sebagai satu cerita yang sangat lemah periwayatannya. Jadi dalam keadaan pun serupa jugalah. Kita tak boleh nak sandarkan kepada peristiwa Isra' Mi'raj, tetapi bukanlah bermakna makan harta anak yatim tu boleh, tak boleh. Kerana dalam Quran ada Allah bagi tahu dah, siapa yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka seolah-olah dia telah memakan mana kata batu api neraka dan atau mengisi batu api neraka dalam perut dia. Jadi dalam keadaan hukum dia tak boleh lah. Cuma nak kaitkan cerita ni Nabi tengok-tengok itu tak boleh lah kata para ulama, kerana tidak ada riwayat yang mengesahkan perkara yang tersebut. Cuma adalah beberapa hadis yang disebut sebagai yang betul. Ada. Mana dia? Antaranya satu kaum yang mencakar muka mereka dalam neraka. Ini betul. Ni siapa-siapa yang mana kata buat benda gini, nanti esok itulah balasan dia. Mana dia? Yang mana kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga. Nabi tengok ada satu kelompok manusia, Allah jadikan kuku ni daripada tembaga. Tembaga. Panjang-panjang, tajam-tajam. Kemudian, mereka ni buat apa? Bila kuku tadi panjang tajam, dia cakar muka. Dia cakar muka dan juga mana kata dada. Habis muka ni, dada pun dia cakar juga. Jadi habis dalam keadaan luka-luka tu. Maka bila Nabi tanya pada Jibril, maka Jibril kata itulah balasan orang yang memakan daging manusia. Ini orang yang mengumpat. Dan menjatuhkan maruah. Ini mencela, menghina, mengutuk, mencaci, memaki dan macam-macam lagi dah. Maka ni balasan dia. Maka yang ni memang Nabi tengok. Ini memang Nabi tengok dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Baik. Kemudian kisah Nabi bertemu dengan beberapa orang Nabi-Nabi dan Rasul yang kita baca tadi. Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim, dan kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Yang tu ada. Yang tu memang ada berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian Nabi memilih antara dua jenis minuman. Yang Nabi kata tadi, bila Nabi dah sembahyang 2 rakaat, Nabi keluar, tiba-tiba Jibril bawa dua minuman, satu arak dan satu susu. Maka Nabi pilih minum susu dan Nabi tak pilih minum arak. Itu di antara cerita-cerita yang benar-benar ataupun yang ada dalam peristiwa Isra'
dan juga Mi'raj. Tapi apa pun yang lainnya tu, kata setengah ulama, cerita-cerita yang dalam keadaan boleh dipersoalkan ataupun bolehlah mana kata kita mengatakan ianya tak tepat untuk disandarkan kepada apa yang disebut sebagai persoalan Isra' dan juga Mi'raj. Tapi apa pun itulah yang kita tadi, dalam keadaan Allah nak menerangkan tentang persoalan keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda supaya apa? Supaya kita yakin bahawasanya Allah tu berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Agar kita mengetahui bahawasanya kita ni merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tadi mampu untuk melaksanakan apa yang Allah janjikan. Kalau Allah janji kata nak berikan balasan kepada mereka yang melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan. Kalau Allah janjikan untuk diberikan balasan jahat atau balasan buruk, hukuman, siksaan yang bermacam-macam kepada mereka yang tak taat kepada Allah, maka Allah juga mampu untuk melakukannya. Maka tiga kita lah dalam keadaan nak pilih yang mana. Kerana hidup ini Allah beri kita segala-galanya untuk kita pilih. Semua orang diberikan maknanya kelengkapan yang sama, semua orang diberikan masa yang sama, semua orang diberikan peralatan yang sama, sihat, masa, lapang dan sebagainya. Cuma ada kita yang memilih untuk mendapat rahmat daripada Allah, dan ada di antara kita yang memilih untuk mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna apa pun, itulah peristiwa tadi yang kita sebut tadi, dalam keadaan Allah kata linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Sekadar mudah-mudahan untuk kita melihat kepada beberapa persoalan yang disebut sebagai perkara yang kita namakan sebagai peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dan satu lagi yang disebut oleh para ulama, peristiwa utama yang disebut sebagai peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah tentang persoalan kefarduan sembahyang. Itulah tadi. Dalam keadaan ingat, bila kita ingat mana kata peristiwa ni, bermakna ingatlah kepentingan sembahyang tu. Kot mana sibuk pun, sembahyang ni tak boleh kita tinggalkan. Satu aja keadaan di mana sembahyang ni kita boleh tak buat. Bila? Masa pencen besok. Bukan pencen keluarga, pencen jadi orang. Dah meninggal tak apa. Selagi elok, selagi boleh hidup, selagi boleh bergerak, selagi ada akal, selagi ada mana kata nyawa, memang tak boleh kita tinggalkan sembahyang ni. Itulah peristiwa intipati dalam peristiwa Isra' Mi'raj tadi. Kerana apa? Kerana Allah jemput Nabi sendiri naik. Dalam keadaan Allah sendiri perintahkan. Itu pun dah begitu banyak dah rahmat Allah. Dalam keadaan Allah dah kurangkan daripada 50 sampai kepada 5. Dan 5 tu pun Allah gandakan satu sembahyang 10 kebaikan. Bermakna 5 waktu penuh, maka 50 kebaikan. Jadi bermakna nak dapat kebaikan tadi, kenalah 5 waktu. Tak boleh ambil 3 aja. Ataupun kadang-kadang mana kata 2 ke, ataupun yang agak banyak sikit 4-3 suku. Tak? 3 suku tu mana dia? Subuh lambat. Subuh tu dah ngam-ngam aja. Tu kata 4-3 suku. Itu pun tak boleh. Nak complete kena ada 5 waktu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahanlah apa yang kita kongsikan sedikit sebanyak pada malam ni, walaupun mungkin tidak menyentuh keseluruhan persoalan Isra' Mi'raj, tapi rasanya semua kita dah tahu dah perkara tu. Cuma kita kongsikan mungkin beberapa perkara yang mungkin kita tak pernah pun tahu sebelum ini, sebagai sedikit panduan dan pedoman untuk mudah-mudahan kita dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi untuk itu sama-samalah kita tangguh dulu pertemuan pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuma mungkin minta maaf hari ni lambat sikit habislah. Pasal bulan lepas dengan baju gurung.
Itu cepat habis tu. Hari ni guru tak ada, lambat sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.